Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih rakan saya Walimul dan Atul. Untuk seterusnya audio dari daerah Tutung, kami akan berikan juga beberapa maklumat semasa dan juga pengisian bahan visual untuk pagi ini ya. Baik, hari ini 22 Disember 2021 akan dijalankan bagi perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak, perkhidmatan ke rumah ke rumah ya, yang akan dijalankan di beberapa mukim bermula pada pukul 9 pagi hingga pukul 2.30 minit petang. Jadi hari ini akan dilaksanakan perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Saidina Osman Tutung ya. Penduduk kampung Bukit Beruang, Mukim Telisai dan persekitaran adalah dialu-alukan untuk hadir bagi mendapatkan vaksin COVID-19 dos kedua dan ketiga. Perkhidmatan ini juga dibukakan secara walk-in bagi penduduk yang berumur 18 tahun ke atas dan belum lagi menerima vaksinasi COVID-19 ya. Jadi harap maklum bagi penduduk-penduduk kampung Bukit Beruang khususnya dan juga penduduk di bawah Mukim Telisai ya, jangan lepaskan peluang mengenai perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 yang akan bergerak di Dewan Sekolah Menengah Saidina Osman Tutung pada pukul 9 pagi ini. Baik, untuk seterusnya kita akan saksikan pengisian bahan visual untuk hari ini. Dalam usaha untuk memupuk kesedaran kepada para belia dan sukarelawan akan kepentingan seni bela diri, Kelab Belia Impak bersama Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong telah mengendalikan program bicara petang pengenalan karate, iaitu pengenalan tata cara pengajaran asas kepada karate yang diadakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Ia bersempena dengan Hari Bertindak Day of Action, Hari Sukarelawan Antarabangsa. Berkata mengenai karate, ia merupakan salah satu seni bela diri yang berasal dari negara Jepun. Istilah karate berasal dari dua kata dalam huruf kanji, kara yang bermaksud kosong dan te yang bererti tangan, yang membawa pengertian seni bela diri yang menjurus kepada seseorang mempertahankan diri tanpa senjata. Di negara Brunei Darussalam, karate merupakan salah satu seni bela diri yang semakin mendapat tempat dan dipertandingkan di peringkat nasional mahupun antarabangsa. Ya, sudah bersempena dengan Day of Action, Hari Bertindak, sempena dengan Hari Sukarelawan Antarabangsa. Negara Brunei Darussalam juga turut ya mengungkapkan beberapa program. Tidak ketinggalan juga daerah Tutong. Dan untuk bahan ini kita akan mengonseng kepada audio mengenai dengan bicara petang pengenalan karate, sebuah program yang telah pun diadakan baru-baru ini. Jadi kita akan bersama dengan sensei kita Muhammad Nabil bin Abdul Malik, jurulatih karate do, yang akan berkongsi kepada audio mengenai dengan pengenalan karate. Jadi kita sapa beliau secara virtual saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Majdi, apa kabar? Alhamdulillah, saya khabar baik. Sensei, apa kabarnya ni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, lama sudah ni bersua sama sensei kita ni ya. Yes. Dan alhamdulillah kita berpeluang untuk bersua secara virtual saja. Baik sensei, inginlah kongsikan kepada penonton di luar sana mengenai dengan karate. Apa karate ni dan apa jua asas-asas yang perlu ada ataupun yang perlu diketahui lah, terutama kepada mereka yang baru ingin berkecimpung dalam seni mempertahankan diri karate ini. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey. Karate adalah salah satu seni bela diri, mempertahankan diri yang sememangnya popular bukan sahaja di Brunei tapi seluruh dunia. Sebenarnya karate dalam bahasa Jepun adalah tangan kosong. Right? Kara artinya kosong dan te artinya tangan. So maksud keseluruhannya adalah mempelajari seni bela diri dengan tangan kosong atau tanpa menggunakan senjata. Gerakan asas karate selalunya we will start with cara membuat tumbukan, right? Cara membuat genggaman lah. And then of course it's asas tumbukan atau pancing, which is kalau in Japanese we call it suki, right?
and then macam mana membuat genggaman itulah. And then we move to asas blocking atau Melayunya hadangan. Ada macam-macam. Yang paling asas yang mesti dipelajari ada 3, iaitu atas, di tengah, dari luar dan dari dalam. And then asas tendangan, which is yang paling asas yang selalu diajar is tendangan lurus ke perut. And then yang paling famous orang selalu pakai is roundhouse kick. Roundhouse kick itu swing dari sideways ke kepala. And then we have asas stances atau kuda-kuda. Ada banyak juga stances kuda-kuda ni. Ada berdiri, ada duduk, ada cat stance. Semua ni untuk keseimbangan badan apabila melakukan tangkisan dan serangan. So selain daripada membuat tumbukan di atas Tani mesti memberikan keseimbangan dari kaki ke tangan supaya memberi impact yang lagi baik dan kuat lah. Dan kalau kata asas bagi orang yang baru adalah membuat kombinasi pergerakan-pergerakan yang dipelajari mengikut pattern atau yang orang tani bunga yang ditetapkan. Okay? Kata ni basically membuat self-defense dan serangan dan membayangkan ada pihak lawan di depan itu, dan tani membuat anulah. And then selain dari itu, atlet-atlet yang akan diajari sedikit sebanyak etika disiplin karate dan perkataan karate dalam bahasa Jepun. Yang harus diketahui macam block dalam bahasa Jepun is uke, and then punching is suki, and then kick is carry dan sebagainya. Okey, jadi sejak berlakunya penularan COVID-19 gelombang kedua ini, bagaimana perkembangan sukan ataupun latihan karate di daerah Tutong? Okey, alhamdulillah masih banyak yang menyertai latihan-latihan yang diadakan secara virtual. Masih banyak yang bersemangat membuat latihan yang diberikan lah. So kalau macam dari Zoom training, diorang ikut apa yang diarahkan, dan if ada salah I will tegur on the spot. More like training macam biasa, agaknya berhadapan dengan kamera saja. Sememangnya susah sikit untuk meluruskan perbuatan diorang kalau dari virtual, terutamanya yang benar-benar barulah. And then walaupun pada masa second wave ni kami buat masa first wave, so everyone knows ataupun everyone sudah bertanyakan ada virtual class ke indah. And then some of the kids lagi yang benar-benar mau training, common problem is usage of data lah. And then kawasan tempat latihan. Kalau diorang training di rumah, kawasan diorang itulah. And ada yang takut membuat atau melepaskan teknik atau benar-benar takut orang di rumah riuh. Ya, itu tepat sekali. Kita dapat fahami lah akan kesukarannya tu. Hanya orang kan meluruskan itu susah lah sebab ia secara berhadapan. Jadi adakah sesi latihan ini akan diteruskan secara virtual saja? Untuk tahun ini planningnya kita akan membuat secara virtual saja. And then we will start physical tahun depan insyaAllah around Januari lah macam itu. Tapi untuk yang second dose ke atas and mengikut SOP yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi macam mana cara Sensei memantau perkembangan para atlet ataupun para karateka ni di musim pandemik ni? Jika boleh kongsikan, silakan. Masa ni latihan tetap ada 3 kali seminggu. Dari sini saya memantau perkembangan atlet-atlet. Bukan saja dari kekurangan dorang, tapi dari segi stamina, ketahanan dan sebagainya lah. And then ada pun yang saya bagi homework atau assignment secara konsisten, so dorang buat dan rakam dan hantar kalau sudah dibuat. Dari sana saya mempelajari dan bagi komen yang mana salah atau mana yang patut diluruskan. And selain itu ada juga atlet-atlet yang selalu bertanyakan saya itu inilah. So di sini kami selalu keep in touch, communication and discussion atau itu selalu ongoing lah discussion. Ya, baik, terima kasih Sensei ya kerana berkongsi
makluman mengenai dengan pengenalan karate, dan insya-Allah kita doakan jugalah ya para karateka ataupun atlet sukan karate lah di negara ini akan terus maju jaya, walaupun dalam era endemik kita sudah pun berada di fasa endemik, dan mudah-mudahan latihan akan terus dilaksanakan seperti biasa dan dapat mewakili negara di peringkat antarabangsa. Baik, Sensei, insya-Allah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Majdi, terima kasih. Seni bela diri karate menerapkan cara hidup yang lebih dari sekadar seni mempertahankan diri, yang turut mengajar erti disiplin, ketabahan, percaya diri yang boleh dipelajari dan dikuasai oleh para karateka dari pelbagai peringkat umur, di samping sebagai suatu sukan yang menyihatkan fizikal dan mental serta menguji kecekapan serta ketahanan seseorang individu. Karate juga mempunyai keunikannya yang tersendiri yang tertumpu kepada kawalan gerakan seperti di dalam combat, iaitu pertempuran dua karateka atau sparring, serta merupakan suatu seni yang tiada pengakhiran dalam mempelajarinya kerana karate mempunyai pelbagai teknik dan kata mengikut peringkat-peringkatnya.